Negara Brunei Darussalam mencatatkan nilai jumlah perdagangan sebanyak 1,302.8 juta ringgit, meningkat sebanyak 0.9% berbanding 1,290.7 juta ringgit pada bulan yang sama tahun 2019. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi melaporkan perubahan bulan ke bulan jumlah perdagangan bagi bulan Mei 2020 meningkat 13.9% berbanding bulan April 2020. Jumlah ekspor meningkat sebanyak 20.5% tahun ke tahun kepada 865.2 juta ringgit berbanding 718.1 juta ringgit pada Mei 2019 disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan kimia daripada 20.7 juta ringgit pada Mei 2019 kepada 235.2 juta ringgit pada Mei 2020. Peningkatan ini disumbangkan terutamanya oleh pengeluaran baru produk kimia daripada aktiviti hiliran. Sementara ekspor bahan api galian pada bulan Mei 2020 menunjukkan penurunan selaras dengan penurunan ekspor minyak mentah dan gas cecair asli disebabkan oleh penurunan jumlah isi padu dan purata harga. Pasaran ekspor terbesar bagi negara Brunei Darussalam pada bulan Mei 2020 adalah ke Republik Rakyat China diikuti oleh Jepun dan Singapura. Dari segi komoditi ekspor, bahan api galian merupakan penyumbang utama diikuti dengan kimia dan pelbagai urus niaga. Manakala jumlah import menurun 23.6% tahun ke tahun kepada 437.6 juta ringgit. 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah jentera dan kelengkapan pengangkutan diikuti bahan api galian, kimia, barang keluaran kilang dan makanan. Mengikut kategori penggunaan akhir, import barang perantaraan merangkumi 58.5% dari jumlah import diikuti oleh import barang modal dan barang penggunaan. Dari segi import, mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari Malaysia diikuti Singapura dan Republik Rakyat China. Dari segi barangan perdagangan mengikut mod pengangkutan pada bulan Mei 2020, mod pengangkutan laut mencatatkan jumlah terbesar iaitu sebanyak 1,219.4 juta ringgit. Ini diikuti oleh mod pengangkutan udara sebanyak 66.7 juta ringgit dan pengangkutan darat sebanyak 16.7 juta ringgit. Perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi negara Brunei Darussalam menggunakan General System bagi merekodkan perangkaan perdagangan meliputi import, ekspor domestik dan ekspor semula. Laporan penuh IMTS bagi bulan Mei 2020 boleh didapati melalui laman sesawang www.deps.gov.bn. Jabatan Persaingan dan Hal Ehwal Pengguna JPHEP di Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama Darussalam Enterprise Dare baru-baru ini menganjurkan bengkel pendekatan kolaboratif bersama media bagi memupuk budaya persaingan dan pengguna bijak. Bengkel disertai 12 wartawan dengan pengkhususan di dalam berita perniagaan dan ekonomi, agensi-agensi media termasuk media dalam talian. Bengkel bermatlamat untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai 3 perundangan iaitu Perintah Persaingan, Perintah Perlindungan Pengguna iaitu Perdagangan Wajar dan Akta Kawalan Harga yang dikuatkuasakan oleh JPHEP melalui pendekatan kolaboratif bersama media. Sesi juga menekankan bahawa fungsi jabatan dalam mengawal harga melalui bahagian hal ehwal pengguna adalah terhad kepada barangan asasi tertentu yang tersenarai di bawah Akta Kawalan Harga dan barangan makanan asasi tertentu semasa musim perayaan. Ia adalah bagi meminimaliskan gangguan intervensi sejajar dengan agenda kerajaan bagi mempromosi iklim perniagaan yang sihat dan dinamik yang menawarkan manfaat pasaran domestik yang berdaya saing kepada rakyat dan penduduk di negara ini. Kementerian Kewangan dan Ekonomi memaklumkan waktu-waktu beroperasi bagi kaunter-kaunter perkhidmatan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya akan mula beroperasi pada 1 September 2020. Kaunter-kaunter perkhidmatan, Jabatan Perbendaharaan, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Bahagian Hasil, Bahagian Pendaftaran Syarikat dan Nama-nama Perniagaan
serta bahagian industri dan ekosistem perniagaan akan beroperasi pada setiap hari Isnin sehingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 1:30 petang hingga 3:30 petang. Orang ramai yang ingin berurusan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya adalah dikehendaki untuk mengimbas kod QR di setiap pintu masuk kaunter melalui aplikasi BruHealth sebelum dan selepas berurusan. Borang-borang permohonan bagi mendapatkan ruang-ruang kosong gerai Selera Tutong, Jalan Menteri Taib Tutong, kini dibukakan kepada syarikat-syarikat franchise dan syarikat persendirian sehingga 15 September 2020. Jabatan Bandaran Tutong dalam siaran akhbarnya menyatakan permohonan dibukakan kepada rakyat ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan penduduk tetap yang bermastautin di daerah Tutong. Jenis-jenis jualan yang ditetapkan adalah seperti minuman dan makanan, masakan Melayu tempatan dan antarabangsa. Borang-borang permohonan boleh diperolehi di kaunter unit perlesenan Jabatan Bandaran Tutong semasa waktu pejabat. Manakala tarikh tutup permohonan pada hari Selasa, 15 September 2020 pukul 2 petang. Borang permohonan hendaklah dimasukkan ke dalam peti tawaran Jabatan Bandaran Tutong. Sistem rumah pelindung hujan dan sistem fertigasi serta pembajaan yang bersistematik membantu Faza Enterprise meningkatkan penghasilan buah tin yang berkualiti. Syarikat ini menganggarkan penghasilan sebanyak 2,400 kg bagi 400 pokok tin bagi tahun pertama. Pada masa ini, produk buah tin Faza Enterprise semakin mendapat sambutan daripada orang persendirian. Berikutan permintaan itu, syarikat ini memilih untuk mengendalikan penanaman pokok tin berskala besar di negara ini atas tapak yang ditawarkan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Penanaman buah tin di kawasan seluas 4 hektar di kawasan Kemajuan Pertanian KKP Tunku ini diusahakan bersama 3 anak tempatan terdiri daripada Pengiran Haji Anwar bin Pengiran Seri Indra Pengiran Haji Ismail, Awang Haji Julkipli bin Haji Ibrahim dan Awang Nur Azlan bin Haji Muhammad Saad sejak Ogos tahun lalu. Potensinya untuk dikomersialkan dan boleh menghasilkan buah sepanjang tahun serta khasiat yang terkandung dalam buah berkenaan antara faktor mendorong mereka mengusahakan pokok tin. Dengan kerana pengalaman yang kami dapati itu, so kami bersepakat bertiga untuk mengapa kami bagus adalah membuka tanaman pokok tin secara besar-besaran sikitlah. Kerana dapat dianukan sebagai komersial. Faktor utama yang mendorong kami untuk memilih menanam pokok tin adalah kerana kami untuk mendapatkan keberkatan buah tin ini seperti mana yang kita ketahui bahawa buah tin ini adalah terkandung di dalam kitab suci Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Tin yang mana mempunyai khasiat yang pelbagai dari segi perubatan dan kesihatan, di mana bukan saja buahnya, malahan daunnya juga dapat digunakan untuk. Syarikat ini menggunakan rumah pelindung hujan bagi mengekalkan ketahanan buah dan menghindarkan serangan musuh tanaman. Pada masa ini, syarikat memilih variti yang boleh menghasilkan buah yang banyak. Bahan-bahan organik juga digunakan dalam pengawalan dan keselamatan tanaman. Masa ini kami menanam dalam variti yang agak tahan dalam segi penyakit dan mengeluarkan buah yang banyak seperti variti BTM6, Brown Turkey, Blackjack dan Masui Dupin, MDA lah, MDA gelarnya. Jadi kami pilih variti tersebut adalah disebabkan oleh variti tersebut mengeluarkan buah yang banyak dan ketahanannya bolehlah dikatakan boleh menahan dari segi penyakit dan
benda-benda yang telah menyebabkan kerusakan atas buahnya. Dari segi penyiraman dan pemejaan, kami menggunakan sistem mitigasi dan menggunakan timer untuk mengeluarkan aliran pemejaan tersebut. Hasil bagi tahun pertama adalah dianggarkan sebanyak 2,400 kilo bagi 400 pokok. Syarikat ini berasal untuk mengeksport in the future dan pada masa ini masih menumpukan pasaran di tempatan. Dengan peluang yang diberikan oleh pihak kerajaan, khusus Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dari segi penyediaan tapak dan khidmat nasihat, syarikat ini berharap untuk terus memajukan ladang penanaman buah tin di negara ini bukan sahaja bagi pasaran domestik, malah juga dapat menembusi pasaran luar negara. Terima kasih kami ucapkan kepada Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, khususnya Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan yang mana telah memberi peluang kepada kami untuk mengusahakan tapak pertanian. Seperti itu juga kami tidak lupa mengucapkan ucapan terima kasih kepada Jabatan Pertanian dan Agri Makanan atas khidmat nasihat yang berterusan, terutamanya mengenai pembajaan penanaman dan juga mengenai pengawalan penyakit pokok-pokok. Faza Enterprise dalam pada itu juga mengalu-alukan para belia untuk terlibat dalam apa jua bidang pertanian dan memajukan lagi penanaman buah tin di negara ini kerana potensinya yang sangat tinggi. Alhamdulillah kami pun telah bersempatan berhubung dengan pihak IBTE, Institut Bina Technical Education, bagi mereka menempatkan pelajar-pelajar mereka untuk ditempatkan dan beri exposure di ladang kami. Takluk pada diri diorang berapa lama dia mahu supaya diorang akan berminat, dan insyaAllah kami akan beri bimbingan kepada mereka. Dan juga kami juga bukakan kepada volunteer sekiranya sukarelawan yang ingin melihat macam mana cara penanaman dan pemeliharaan secara praktikal, kami pun ngalu-ngalukan. Ingin mempunyai kedaman yang bersih dan sihat tetapi tidak ada masa untuk melakukan kerja membersihkan rumah? Bersih Solutions menyediakan perkhidmatan membersih, mengemas dan membasmi kuman dengan menawarkan harga yang berpatutan. Perkhidmatan yang ditawarkan pula dijamin memberi kepuasan kepada pelanggan. Bersih Solution diasaskan oleh 3 anak tempatan pada Mei lalu berikutan penularan wabak COVID-19 di negara ini. Alhamdulillah, since kami start masa bulan Mei, sambutan cukup menggalakkan. Kami receive macam-macam job daripada sekolah-sekolah, rumah-rumah dan ada some daripada kedai-kedai juga lah. Pendapatan kami dari awal kami bermula kirakan kami bermodalkan 3 orang. Modal pun kami share sama-sama. Alhamdulillah selepas sebulan daripada kami beroperasi tu, kami sudah ada kami punya own customer dan dari sana kami berkembang. Para pekerja Bersih Solution ini kebanyakannya terdiri daripada alumni program Khidmat Bakti Negara PKBN. Dengan adanya penglibatan belia-belia ini, lebih-lebih lagi dengan pengalaman dan pengetahuan yang mereka perolehi sepanjang mengikuti program tersebut, sedikit sebanyak memudahkan mereka menyediakan perkhidmatan yang berkualiti. Bersih Solution juga menggunakan platform media sosial untuk menawarkan perkhidmatan mereka. Perkhidmatan ini kami advert di social media pertama. Lepas tu mungkin dari mulut-mulut klien lah. Dan dorang inquiry, dorang bertanya pasal kami punya servis apa sahaja yang kami berikan lah. So lepas tu kami set tarikh dan jam dan kami datang ke rumah klien untuk membuat inspection dulu lah. Biasanya kami buat inspection itu melihat keluasan rumah, melihat ia punya rumah punya condition. Lepas tu kami try untuk menawarkan arah klien itu servis mana satu yang sesuai dengan dorang punya condition itu lah. Macam kami ada 3 jenis servis yang diberikan lah. Yang pertama, kontrak serendah RM38 sebulan. So general cleaning itu ia merangkumi semua kawasan. Harganya bermula daripada RM100.5. Dan another service ialah disinfeksi dengan harga serendah RM50.
Bersih Solution berhasrat untuk memperluaskan lagi perkhidmatan mereka sekaligus dapat membuka peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan dan cuba untuk menaik taraf profesion pembersih sebagai satu kerjaya yang profesional. InsyaAllah kalau ada rezeki, insyaAllah kami tu akan cuba untuk memperluaskan lagi kami punya servis ni lah. Di samping itu juga kami macam keep trying untuk menaik taraf profesion pembersihan ni sebagai salah sebuah kerjaya profesional.